محمد وعلى سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعه ونصره وله وبعد. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. ثم alhamdulillah. Para hadirin sekalian, kita sentuh dulu baca untuk panduan kita. Pada rakaat pertama imam kita baca ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan walladzina min qablikum manusia beriman kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu menjadi orang-orang yang ini arahan kepada seluruh manusia sepatutnya, walaupun dari segi apa yang berlaku ini tidak semua manusia menyembah Allah. Jadi alhamdulillah kita mengikuti perintah ini. Kerana siapa yang menyembah Allah, mereka akan berjayalah di dunia dan di akhirat. Alladzi ja'alakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan dan langit yang sudah segala isinya sebagai bangunan yang dibina dengan kukuh, dan diturunkannya air hujan dari langit, lalu dikeluarkannya dengan air itu berjenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu. Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Banyak kelebihan Allah berikan kepada kita. Semuanya Allah beri kepada kita, dan kena balas balik pemberian Allah itu dengan cara kita tidak menyekutukannya. Itu hak Allah atas kita. Hak kita ke atas Allah, apabila kita menyembah Dia tidak menyekutukannya, Dia tidak akan mengazabkan kita. Ada dua jenis hak. Hak Allah ke atas kita, hak kita ke atas Allah. Hak Allah ke atas kita, kita kena sembah Dia dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Dan hak kita ke atas Allah, bila kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, Dia tidak akan mengazabkan kita. Dia akan masukkan kita ke syurga. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan kalau kamu ada benar syak tentang apa yang kami turunkan, yakni Al-Quran, kepada hamba kami iaitu Muhammad, maka cubalah datanglah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu, dan panggillah orang-orang yang kamu percaya yang boleh menolong kamu selain dari Allah, jika kamu benar-benar jika kamu betul orang-orang yang benar. Allah cabar manusia kalau tak nak beriman, tak nak percaya, sila bawa dalil, sila bawa bukti. Sebenarnya kami ni ada bukti, kita ada bukti, itu Al-Quran. Bawa satu surah je ataupun satu ayat je, panggillah siapa-siapa pakar mana pun, buatlah macam Quran. Pasti mereka tidak akan mampu, kerana Quran datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah 'iddat lil kafirin. Maka kalau kamu tidak dapat membuatnya, dan sudah tentu kamu tidak dapat membuatnya, memang tak akan mampu, maka peliharalah diri kamu dari api neraka yang bahan-bahan bakarnya manusia dan batu batan yang disediakan untuk orang-orang kafir. Jadi sudah pasti tak ada siapa yang mampu untuk mencipta Al-Quran. Maka jawapannya, kita kena patuh, tak ada pilihan, hanya Allah sahaja Tuhan kita. Kita kena beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Dan bila khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai,
Tiap-tiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga itu, mereka berkata, inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu. Dan mereka diberikan rezeki itu yang sama rupanya tapi berlainan hakikatnya, sama hanya pada nama sahaja tapi tidak sama pada hakikatnya. Dan disediakan untuk mereka dalam syurga itu pasangan-pasangan, isteri-isteri yang sentiasa bersih suci, dan mereka pula kekal dalamnya selama-lamanya. Itu ganjaran bagi siapa yang beriman dan beramal soleh, akan berada syurga dengan kemewahannya. Baik, itu apa yang kita petik daripada baca imam kita tadi. Keazaman menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, muka surat 64 bagi siapa yang ada buku. Wan Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb bin Abd Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi Az-Zuhri radhiyallahu anhu ahli al-ashratil mashhur lahum bil jannah radhiyallahu anhum qala. Daripada Abu Ishaq iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb bin Abd Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi Az-Zuhri. Beliau termasuk salah seorang daripada 10 orang sahabat radhiyallahu anhum yang dijanjikan syurga, berkata, Ja'ani Rasulullah SAW ya'uduni 'ama hajjatil wada' min waj'in ishtadda bi faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi min al-waj'i ma tara wa ana dhu malin wa la yarisuni illa ibnatun li aw tasaddaqu bi sulusai mali qala la qultu fashatru ya Rasulullah faqala la. Rasulullah SAW datang menziarahiku pada tahun ditunaikan haji wada. Dengan sebab aku ditimpa sakit yang berat, kemudian aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah ditimpa sakit yang berat seperti mana yang kamu lihat, dan aku memiliki harta yang banyak dan tiada waris yang boleh menerima harta pusaka melainkan seorang anak perempuan. Adakah aku boleh memberikan sedekah dengan 2/3 daripada hartaku? Rasulullah SAW menjawab, tidak. Lalu aku bertanya, kalau begitu bagaimana kalau separuh daripada hartaku? Rasulullah SAW telah menjawab, tidak. Qultu fasulus ya Rasulullah, qala sulus was-sulusu katsir aw kabir. Innaka intadhar warasataka aghniyaan khairun min an tadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Lalu aku bertanya lagi, jika demikian bagaimana kalau 1/3 daripada hartaku? Rasulullah SAW menjawab, 1/3 boleh. 1/3 ialah jumlah yang banyak atau besar. Sesungguhnya apabila kamu meninggalkan waris-waris kamu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta sedekah daripada kepada orang ramai. Sesungguhnya tidaklah kamu membelanjakan apa-apa perbelanjaan kerana Allah, melainkan akan diberikan pahala kepadamu sehingga apa yang kamu suapkan ke dalam mulut isterimu. Qala faqutu ya Rasulullah au khallafu ba'da ashabi. Qala innaka lan tukhallafa fata'mal 'amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa zadatta bihi darajatan wa rif'atan. Wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim. Lakinnal ba'isu Sa'd bin Khawlah yarsi lahu Rasulullah sallam an mata bi Makkah. Sa'ad melanjutkan, kemudian aku bertanya, wahai Rasulullah, adakah aku akan ditinggalkan oleh sahabat-sahabatku? Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya kamu akan ditinggalkan sehingga kamu beramal dengan suatu amalan kerana Allah Subhanahu wa taala. Melainkan Allah akan tambahkan kepadamu darjat dan ketinggian. Mudah-mudahan kamu akan dipanjangkan umur sehingga beberapa orang dapat mengambil manfaat daripadamu. Di samping ada juga yang berasa dimudaratkan olehmu. Wahai Tuhanku, teruskanlah kelebihan hijrah kepada sahabat-sahabatku, dan janganlah engkau jadikan mereka menyeleweng. Tetapi yang kasihan ialah Sa'ad bin Khawlah.
Rasulullah SAW bersedih kerana beliau mati di Mekah, yakni tidak sempat berhijrah. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Panjangnya hadisnya, kita pergi kepada huraian hadis ini. Hadis di atas menceritakan kisah yang berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau merupakan salah seorang daripada 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga dan telah dilantik sebagai ahli syura. Beliau juga merupakan salah seorang sahabat yang terawal memeluk Islam dan telah dibuktikan keimanannya. Ini pasal Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia seorang yang ternama, mana sahabat kanan. Banyak kelebihannya, antara yang awal masuk syurga dan dia yang antara 10 yang telah dijanjikan syurga. Ada 10 sahabat. Sahabat utama. Siapa ingat ada 10 orang? Yang paling mudahnya 4 orang khalifah. Mana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, masuk Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Sa'id. Berapa dah? Rasa cukup dah tu? Ya ada 10, kalau tak cukup cari sendiri. Itu ada 10 sahabat yang telah diberitahu ahli syurga, yang masuk terus ke syurga. Itu kelebihan mereka lah. Baik. Apabila Sa'ad memeluk Islam, beliau telah memogok dengan berlapar dan mengugut bahawa dia sanggup mati kelaparan jika Sa'ad tidak mahu meninggalkan Islam. Sa'ad Allah Ta'ala anhu sangat sayang kepada ibunya, namun beliau tetap dengan Islam. Sa'ad berkata, "Wallahi law kanat laki mi'atu nafsin fa kharajat nafsan ma taraktu dini hadza lisyai." Bila Sa'ad masuk Islam, ibunya ni mogok. Ibunya tak setuju. Dia bantah. Dia nak buat mogok, dia nak mogok lapar. Jadi mogok lapar ni lama dah orang buat. Bukan sama sekarang. Mogok lapar menyusahkan diri sendiri. Termasuk ibu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan sudah tentulah seorang anak yang baik seperti Sa'ad bin Abi Waqqas sayang kepada ibunya. Sekarang ibunya sanggup mati, dia akan berlapar sehingga mati. Kalau Sa'ad tak keluar daripada Islam, masuk agama asal balik. Dan sekarang tergugat ataupun tidak iman Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu dia kata, ni kata-kata dia hebat ni. Dia kata, "Wallahi law kana laki mi'atu nafsin fa kharajat nafsan ma taraktu dini hadza lisyai." Wahai ibuku, dia kata, walaupun sekiranya ibu ni ada 100 nyawa, dan satu demi satu nyawa dicabut, aku tidak akan meninggalkan agamaku ini untuk apa pun. Mana dia tetap bersama dengan Islam. Walaupun cintakan ibu, tapi cintakan agama Allah dan Rasulnya mengatasi segala-galanya. Itu yang kita kena pegang. Itu akidah kita. Cinta kepada siapa pun, Allah dan Rasulnya mengatasinya. Utamakan Allah dan Rasulnya dulu. Boleh cinta kepada perkara-perkara yang lain. Keadaan ini menunjukkan bahawa beliau sangat sayang kepada agamanya, melebihi perasaan sayang terhadap ibunya sendiri. Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu telah ditimpa ujian ketika mengikuti Rasulullah SAW mengerjakan haji wada' di Mekah. Beliau telah ditimpa sakit yang berat sehingga merasakan bahawa beliau tidak akan sempat pulang ke Madinah. Sakit di Mekah perkara yang biasa, dan kita tidak boleh menuduh orang yang sakit itu dengan tuduhan yang bukan-bukan. Sebagaimana biasa kita dengar, siapa yang sakit di Mekah Madinah ni, kita kata kepada mereka, ni niat tak betul. Mesti niat tak betul kita datang ke sini ni sebab tu sakit. Allah beri sakit. Jangan begitu, belum tentu lagi apa yang kita kata tu betul. Sebab ada golongan yang Allah nak dia mendapat haji yang mabrur, umrah yang mabrur, tapi dari segi kelakuan dia, amalan dia tidak sampai ke tahap itu. Doa dia dulu ataupun doa orang-orang yang dekat dengan dia minta supaya dia dapat haji yang mabrur, tapi dia malah. Allah dah terima dah doa-doa tu. Dan salah satu cara Allah beri dia sakit. Dan dia bersabar dengan sakit itu, maka dia dapat haji yang mabrur juga. Ada kategori macam ni. Sebab tu kita tak boleh tuduh sembarangan orang. Tuduh dengan tuduhan yang bukan-bukan. Sama dengan orang balik daripada Mekah Madinah, kan biasa orang sakit.
Bukan semestinya dia ni jahat, tidak. Itu kafarah bagi mereka. Allah nak lebihkan lagi ganjaran bagi mereka. Ramai orang sakit, biasa begitu. Itu masuklah berlaku kepada saat dia sakit dengan sakit yang berat, sehingga dia rasakan dia mati dah, tak boleh pergi Madinah dah dia. Jadi Nabi menziarahi dia. Jadi di Mekah Madinah pun orang sakit kita tetap menziarahi mereka. Dan itu amalan kita lah. Bila kita pergi ke Mekah, biasa ramai orang sakit, ini kita ada peluang. Jadi biasa saya akan cukupkan 4 perkara pada waktu semacam ni, sebab mudah, ramai orang akan buat. Kita rancang bapak kita hari ni kita puasa. Ada orang sakit, jom kita ziarah orang sakit. Mati senang. Sebab biasa orang mati ramai di Mekah Madinah ni, ramai orang mati. Jadi sedekah mudah sahaja. Jadi kita mudah terlibat, kita boleh 4 perkara dalam satu hari. Mekah Madinah biasa. Jadi siapa yang pergi buatlah. Lengkap mungkin kat sini payah sikit kat sini. Tapi ada memang ada boleh buat juga. Yang 4 perkara tu, buat 4 perkara dia jamin syurga. Baik, pergi sana pun ziarahlah orang sakit juga di kalangan kita lah. Nabi sendiri dia pergi ziarah Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu Sa'ad bertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni qad balagha bi min al-waj'i ma tara wa ana zumalin wa la yarisuni illa ibnatun li aw tasaddaqu bi sulusai mali." Dia kata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ditimpa sakit yang berat dan saya mempunyai harta yang banyak. Tapi saya tidak mempunyai waris yang dapat menerima harta pusaka kecuali seorang anak perempuan. Maka apabila saya meninggal dunia, isteri saya akan mendapat 1/8, manakala anak saya akan mendapat separuh, dan baginya kepada ahli keluarga yang lain. Bolehkah saya ini melakukan wasiat 2/3 daripada harta? Akan saya sedekahkan supaya ahli waris tidak menerima banyak harta." Rasul menjawab, tidak. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas dia ada banyak harta, dia nak sedekahkan, dia nak beri 2/3 daripada harta dia kepada orang lain, bukan ahli keluarganya, bukan kepada anaknya, bukan kepada isterinya. 2/3 daripada harta dia. Boleh harta dia? Jawapannya tak boleh. Nabi kata jangan. Tidak. Lalu lantas Sa'ad tanya lagi, macam mana kalau separuh ya Rasulullah? Nabi kata tidak, separuh tak boleh. Nak wasiatkan separuh daripada harta tak boleh. Lalu Sa'ad tanya lagi, macam mana kalau 1/3 ya Rasulullah? Jika 1/3 wahai Rasulullah, masa ni Nabi kata wasulus kathir. Jadi 1/3 boleh. Boleh 1/3, banyak dah tu 1/3. Nak menderma, nak bersedekah, nak bagi wasiat selain pada harta pusaka ni 1/3 okey dah tu. Banyak dah tu. Jadi ingat 1/3 ni banyak. Lebih sedekah banyak lagi lah. Mana kurang daripada tu okeylah. Cara ukuran kita, kalau kita tak ada piawaian apa-apa, kita boleh ikut piawaian ini. Banyak sikit dalam satu perkara. Dapat banyak, dapat sikit. Saya dapat tak sampai 1/3 sikit. 1/3 lah. Banyak. Banyak tu. Banyak dah tu 1/3. 33%. Okey tu. Baik. Nabi kata lagi, innaka intazar warasataka aghniya'an khairun min an tadharahum 'alatan takaffafuna an-nas. Jika kamu tinggalkan ahli keluarga kamu dalam keadaan mereka tu kaya, ada duit, lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin yang minta-minta daripada orang. Sekarang kita ada harta, takkan nak tinggalkan ahli keluarga dalam keadaan susah, bagi harta benda kita kepada orang lain. Ni cara kita nak mengendalikan harta kita, walaupun kita nak pahala. Tujuannya kita nak pahala banyak, pahala besar, tapi teknik cara tu kena betul, keutamaan tu kena tahu. Kita nak pahala besar pun caranya kena betul. Nanti kita nak pahala besar, rupa-rupanya yang satu lagi tu lebih banyak pahalanya. Macam kita belajar dulu kan, dia nak bersedekah, isteri nak bersedekah, mari suami, anak dia kata, sedekahlah kat aku, lebih baik, aku lebih berhak. Dia tak nak tanya Nabi dulu. Nabi kata betul kata suami kamu dan anak kamu sedekah kepada dia lebih berhak, lebih baik lagi daripada kamu sedekah pada orang luar. Sampai tahap kita kena tahu.
Baik. Wa innaka lan tumika nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujrita 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Kamu nafkahkan apa sahaja pun dengan sebab, dengan syarat wajh Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala, kamu akan dapat pahala. Bagi orang luar dapat pahala, bagi orang dalam pun dapat pahala, termasuk apa yang kau berikan kepada isteri kamu untuk makan. Apa yang disuapkan kepada isteri pun dapat pahala. Dan sebagaimana kita tahu, pemberian kita kepada ahli keluarga lebih banyak pahala daripada pemberian kita kepada orang luar. Dapat 2 pahala tu. Itu telah kita bahaskan dulu. Baik, kerana ini menunjukkan bahawa harta yang kita berikan kepada sesiapa pun akan diganjarkan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, hadis di atas juga menunjukkan bahawa wasiat tidak boleh melebihi 1/3 daripada harta si mati. Dan baki harta tersebut perlu ditinggalkan sebagai pusaka. Demikian juga hadis di atas menceritakan seorang yang berniat untuk melakukan kebaikan akan diganjarkan pahala. Jadi sini menjadi hukum kepada kita, kalau seseorang itu nak berwasiat, maka dia kena berwasiat tak boleh lebih daripada 1/3. Kenapa? Untuk berlaku adil kepada ahli keluarga dia, pewaris-pewaris dia. Nanti pewaris dia susah macam mana? Pewaris dia tak cukup macam mana? Sedangkan harta itu harta ayah dia, harta ahli keluarga dia. Untuk melakukan adil itu, maka Islam tidak membenarkan wasiat lebih daripada 1/3, kecuali ada pengecualian ni, kecuali wali pewaris izin. Kalau mereka izin tak masalah lah, nak bagi semua pun tak apa, kami tak nak semua harta, tak apa. Kalau mereka izin, kalau mereka setuju, itu lain. Dalam keadaan normal biasa tak boleh lebih daripada 1/3. Baik, di samping itu keadaan di atas juga menunjukkan bahawa Sa'ad Allah Ta'ala anhu merupakan seorang yang sangat suka mengikuti Rasulullah SAW. Beliau pernah berdoa untuk dipanjangkan umur agar beliau tidak mati di Mekah kerana takut tidak memperoleh pahala berhijrah yang sangat besar ganjarannya. Kita akan diberi pahala walaupun kita belum dari melakukan sesuatu perkara, ataupun apa yang kita lakukan tak tepat sebagaimana apa yang kita niatkan, tetap dapat pahala. Kepada sesiapa pun asalkan niat kita kerana Allah, kita tetap dapat pahala walaupun tersilap. Kita nak memberi ini, bersedekah kepada orang miskin tapi jatuh pada orang kaya, tetap pahala. Kita mengeluarkan zakat ini kepada ahlinya, kepada asnaf, tapi tak kena pada asnafnya, tersilap, tetap dapat pahala. Allah dah kira dah, melainkan kita sengaja itu tak boleh. Tuhan tahu. Kita tetap akan dapat pahala berdasarkan apa yang kita niatkan, walaupun pelakuannya silap. Itu kesihamanlah Allah. Mana jasa baik Allah kepada kita, Allah terlalu baik. Kita niat betul, dapat dah. Walaupun apa yang berlaku nanti tidak sama apa yang kita niatkan. Baik, bagi Sa'ad sendiri, selain dia berhasrat untuk bersedekah itu atau membantu orang lain, dia nak juga kalau boleh umur dia ni panjang. Sebab tu dia tanya Nabi, aku ni akan tinggalkan sahabat-sahabat aku ke? Aku kalau boleh nak panjang lagi lah, nak berhijrah ke Madinah, nak berjihad, nak bersama dengan Nabi. Itu hasratnya, tengok apa yang berlaku. Saat Allah Ta'ala anhu bertanya kepada Rasulullah, adakah umur beliau akan dipanjangkan? Rasulullah menjawab, wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memanjangkan umur kamu, dan disebabkan itu ada manusia yang akan mengambil manfaat dan ada manusia yang mendapat mudarat daripada kamu. Tengok Nabi kata begitu kepada Sa'ad. Ini masa depan, masa depan. Mudah-mudahan nanti ada kamu dapat bantu orang dan kamu dapat menyusahkan orang, memberi mudarat kepada orang lain. Sekali kita tengok apa benda ni, ada juga orang dapat mudarat daripada orang lain. Itu baik ke? Yang beri manfaat baik, tapi beri mudarat kan tidak baik. Tapi itu Nabi kata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi kalau kita tak baca sejarah, tak baca siri kisah hidup dia, kita tak tahu jawapannya. Secara umumnya, kita hidup atas muka bumi ni, kita nak 2 perkara. Kita nak capai 2 perkara.
Satu, mencapai manfaat. Yang kedua, kita nak talak mudarat. Itu dia punya prinsip kita. Dan inilah prinsip dalam Islam, dalam maqasid syariah. Kita mencari kemaslahatan, di waktu yang sama kita menolak kemudaratan. Dengan apa cara sekalipun, asalkan ia halal, ia dibenarkan, maka kita akan cari kemaslahatan, kepentingan itu. Dan kita akan tolak kemudaratan. Kecuali tak boleh. Nanti dia ada situasi tak boleh, kita nak elak. Kadang-kadang bertemu antara dua kemudaratan, tak ada manfaat, dua mudarat, tapi kita terpaksa kena pilih. Jadi pilih yang paling ringan kemudaratan itu. Bahawa ada kemudaratan yang terpaksa kita tanggung juga kemudaratan itu. Contoh sekarang ni lah. PKP kan mudarat. PKP mudarat. Tak buat PKP pun mudarat. Buat PKP susah juga kita. Tak buat PKP susah juga kita. Jadi pakar akan imbangkan. Akan lihat yang mana lebih kita nak praktik, nak pilih yang mana sekarang. Adakah pilih tak payah buat PKP ataupun perlu buat PKP lagi? Dua-dua mudarat. Sebagai contoh lah. Rupanya ada dalam Islam perbahasan seumpama ini. Tapi kita tengok konteks apakah yang akan berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Apa maksud mudarat itu? Baik. Manfaat yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW ialah kekayaan Sa'ad akan membawa faedah kebajikan kepada orang ramai. Umurnya dipanjangkan oleh Allah sehingga zaman pemerintahan Khalifah bin Ali bin Abi Talib. Sa'ad Allah Ta'ala anhu mengasihkan diri ketika berlaku fitnah perang saudara dan meninggal dunia di lembah Aqid serta dikebumikan di Madinah. Jadi selepas itu rupanya dia ni menjadi panglima. Dia berkhidmat dengan khalifah. Dia membantu agama dalam dakwahnya, dalam perjuangan Islam. Itu manfaat untuk Islam rupanya. Jadi jasa dia bukan setakat duit dia, itu jasa dia. Jasa lebih besar daripada itu. Kemanfaatan untuk orang Islam, untuk Islam sendiri. Sehingga terlebar luasnya. Dia bekerja, dia menjadi panglima, menjadi pemimpin dalam beberapa khalifah. Sehinggalah zaman Sayyidina Ali. Saat dilantik oleh Khalifah Umar untuk menjadi panglima tentera Islam bagi menjatuhkan kerajaan Parsi. Keadaan ini telah membuktikan mukjizat Rasulullah SAW dalam menyatakan perkara yang akan berlaku. Manakala mudarat yang dimaksudkan pula ialah kejatuhan kerajaan Parsi. Pada waktu itu Al-Musanna bin Harithah Allah Ta'ala anhu, iaitu seorang panglima yang ditugaskan melawan Parsi, telah mendapat luka yang parah. Keadaan itu terjadi setelah Khalid Al-Walid pergi ke Syam. Lalu Al-Musanna Allah Ta'ala menulis sepucuk surat kepada Khalifah Umar untuk meminta bantuan. Setelah mendapat surat tersebut, Khalifah Umar Allah Ta'ala anhu ingin berangkat ke medan perang. Tetapi para sahabat menghalanginya kerana beliau merupakan seorang ketua negara. Lalu Khalifah melantik Sa'ad Allah Ta'ala untuk menghadapi tentera Parsi. Ini dimaksudkan dengan dia memberi mudarat. Rupanya memberi mudarat kepada musuh Islam. Satu kaum mendapat manfaat, satu kaum mendapat mudarat. Bagi seseorang ini, seorang jasad tubuh Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang Islam mendapat manfaat, orang Parsi mendapat mudarat. Dengan sebab dialah menjadi panglima tumpasnya Parsi. Mereka mendapat mudarat. Nabi kata lama dekat Mekah, Nabi kata ketika Hajatul Wada' lama. Itu mukjizat Nabi lah. Allah bagi mukjizat kepada Nabi untuk cerita pada pasal Sa'ad ni apa yang akan berlaku akan datang. Situasi ini telah membuktikan kebenaran hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahawa satu golongan manusia akan mendapat kecelakaan atau kemudaratan daripada Sa'ad Allah Ta'ala anhu. Melainkan orang-orang kafir yang mendapat kecelakaan setelah dikalahkan oleh Sa'ad Allah Ta'ala anhu, dan umat Islam hari di atas turut menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memperkenankan doa Rasulullah SAW. Adapun sewaktu Sa'ad Allah Ta'ala anhu berada di Iraq, Khalifah Umar Allah Ta'ala anhu telah melantik beliau untuk menjadi gubernur dan menghantar perisik bagi memastikan gerak kerja gubernur di setiap wilayah. Perisik yang dihantar tersebut bertanya kepada orang yang berada di masjid mengenai pemerintahan Sa'ad Allah Ta'ala anhu. Ini antara cara yang dibuat oleh Sayyidina Umar
Bila dia menghantar governor ataupun sahabat-sahabat dia untuk menjadi pemerintah, untuk menjadi wakil apa-apa, dia sering buat ujian ataupun hantar perisik untuk meninjau apa yang mereka lakukan. Itu kehebatan Sayyidina Umar. Pernah satu ketika dia memberikan harta dia bagi harta, dia suruh harta dibawa oleh seorang pengutusnya, bawa harta ni kepada dua sahabatnya, Sa'ad dan satu sahabat yang lain. Kemudian kamu lihat dulu apa yang dia buat dengan harta yang aku berikan ni. Dia buat apa dengan harta? Jadi bila balik bagi tahu, yang pengutus bagi tahu, sahabat-sahabat kamu ni, Sa'ad bin Abi Waqqas, harta tu belum sempat dia simpan apa, dia telah agihkan sehingga habis harta itu. Dia agihkan, dia tak ambil kat dia pun. Itu Umar bersyukur. Tengok sahabat-sahabatku masih lagi kekal dengan cara yang sama, tidak mementingkan diri sendiri. Dan kali ini kisah lain. Itu cara selagi dia sendiri pergi buat tinjauan. Kita dengar kisah Sayyidina Umar, macam mana dia mengelilingi Madinah itu untuk melihat sendiri keadaan suasana masyarakatnya tanpa dia dikenali. Dengan cara yang tersembunyi dia pergi siasat keadaan masyarakat dia. Baik, kali ini dia hantar perisiknya, dan perisik itu bertanya pada orang lain. Lalu bangun seorang rakyat yang mengada-ngadakan cerita dengan mengatakan, Allahumma inna syattana fa innahu la yuksim bisawiyah wa la ya'dilu fi ra'iyah wa la yaghzu fi siriyah. Kami hendak beritahu bahawa sesungguhnya Sa'ad ni tidak membahagikan harta rampasan perang kepada kami dengan sama rata. Kemudian dia tidak menghukum rakyat dengan adil dan tidak pernah keluar berperang. Ini ada orang yang mengada-ngada, mana dia buat fitnah kepada Sa'ad. Fitnah ni wujud sejak zaman dulu lagi, bukan zaman sekarang. Dah fitnah. Jadi penduduk itu menyatakan bahawa pemerintahan Sa'ad ni teruk dan tidak bersikap prihatin kepada masyarakat yang suka kritik, yang suka tak puas hati ni berlaku dah zaman dulu. Ni kisah Sa'ad memerintah. Sa'ad ni sahabat Nabi. Betul sungguh ke apa yang dia kata ni? Lalu Sa'ad berdoa. Bila sampai kepada Sa'ad peristiwa ni, berita ini, dia berdoa, Allahumma in kana 'abduka hadza kadhiban qama riya'an wa sum'atan fa'atil umrahu wa atil faqrahu wa 'arid bil fitan. Wahai Tuhan, sekiranya hamba-Mu yang mengadu ini berbohong dan hanya ingin riak, menunjuk-nunjuk diri lebih terbaik serta bongkar, maka panjangkanlah usianya, kekalkan dirinya berterusan dalam kefakiran dan hidup dalam keadaan penuh fitnah. Lalu apa yang berlaku? Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa Sa'ad, lalu dipanjangkan umur orang tersebut sehingga tua, dan diperkenankan segala permintaan Sa'ad sebelum itu. Jadi berlaku susah sungguh, berlaku fitnah sungguh kepada dia. Ini bagi orang yang zalim. Doa orang yang mazlum akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi dia tu Sa'ad, bukan sembarangan orang. Dia boleh tuduh, dia boleh buat fitnah kepada sahabat Nabi yang ahli syurga, yang confirm jadi ahli syurga, maka dia dihukum atas muka bumi lagi kerana fitnahnya itu. Pengajaran hadis ini, pahala infak bergantung kepada ketulusan niat dan pengharapannya kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Itu basic kita dah belajar dulu. Sekarang bergantung kepada niat. Niat yang baik akan dibalas baik. Menziarahi orang sakit merupakan antara akhlak dan adab yang sangat dianjurkan dalam Islam. Lebih-lebih lagi kepada para pemerintah. Jadi digalakkan kita sangat-sangat untuk menziarahi orang sakit, terutama ahli keluarga sendiri. Ahli keluarga sendiri lagi-lagilah kita kena ziarah. Jangan bila dah mati baru nak pergi ziarah. Terlepas satu fadilah, satu tanggungjawab ataupun satu peranan penting kita. Masa sakit itulah kita nak pergi jenguknya.
Dah mati tu bab lain pula, bab lain. Itu peringkat yang kedua. Urusan jenazah ni masa sakit dia bab lain, dia tak sekali tu lain. Hukumnya berlainan. Ziarah orang sakit, lepas tu urusan jenazah. Jadi kita kena terlibat dua-dua. Ni mati baru nak pergi. Buktinya ramai orang pergi masa mati berbanding dengan masa dia sakit. Sakit tak ramai orang pergi, tak ramai orang jenguk. Mereka orang prihatin. Jadi kita kena beringatlah, masa sakit dah pergi ziarah dah, masa mati lagi sekali terlibat. Islam mewajibkan umatnya supaya memerhatikan kemaslahatan ahli waris dan berlaku adil terhadap mereka. Islam sentiasa inginkan keadilan. Jadi kalau kita ni ada keluarga, maka tanggungjawab kita juga terhadap ahli keluarga kita. Sebab tu kena berlaku adil kepada mereka dengan cara mereka mendapat hartanya yang sepatutnya. Jangan tinggalkan mereka dalam keadaan yang tidak berharta. Ataupun kita suruh mereka cari sendiri sebagai nak uji ahli keluarga, biar dia cari sendirilah. Kita sekali harta kita beri pada orang lain. Itu tidak boleh begitu. Walaupun usaha kena buat, tapi dah ada, barang sudah ada, berikanlah kepada mereka hak mereka itu. Mereka berhak, siapa pun mereka. Baik, sebab kita nyatakan tadi bahawa hikmah di sebalik apa yang diarahkan itu ialah supaya harta ditinggalkan untuk ahli keluarga, lalu mereka tidak meminta-minta kepada manusia. Dan ini lebih baik daripada kita memberikan harta kita kepada orang lain. Jadi kan meminta-minta kan tak boleh. Dalam Islam kita diajar supaya tidak meminta-minta. Jadi anak cucu kita supaya tidak minta-minta, kita berilah harta kita yang ada kepada mereka. Jangan menjadi mereka itu peminta sedekah, menjadi mereka itu jadi orang gelandangan yang susah. Baik, hadis ini juga mengajar kepada kita tahqiqul adl baina wasiyah wa baina haqqil warasah fil mal, supaya berlaku keadilan antara wasiat dan antara hak pewaris. Walaupun orang pewasiat tadi, walaupun saat itu dia nak pahala besar dari segi wasiat dia, nak pahala besar di situ, tetapi dia tinggalkan kepada ahli keluarga yang lebih banyak harta, itu lebih baik. Walaupun dia nak pahala banyak, nak biar ramai orang boleh guna harta benda dia, ingatkan begitu, rupanya tidak begitu. Kita berikan lebihan harta kepada ahli keluarga sehingga lebih baik daripada kita berikan kepada orang luar. Tapi ada kadar dia lah, nak beri kepada orang silakan, tapi jangan lebih daripada 1/3 itu. Jadi di sini mengajar kepada kita memberi kepada ahli keluarga kita yang miskin, yang susah, lebih baik daripada kita memberi kepada bukan ahli keluarga. Sebab tu pilihlah ahli keluarga dulu. Baik, hadis ini mengajar kepada kita juga digalakkan sesiapa yang memiliki ahli keluarga yang miskin, yang fakir dan harta dia sedikit, maka tak perlu dia berwasiat. Tak payahlah dia berwasiat. Tidak digalakkan seorang itu berwasiat kalau dia ahli keluarga yang miskin dan fakir, harta dia sedikit, harta tak cukup. Kalau harta banyak silakan, tapi itu pun tak boleh lebih daripada 1/3. Bagi siapa yang tak punya harta yang banyak dan ahli keluarga yang miskin, maka dia tidak digalakkan untuk berwasiat. Senali pernah ditanya oleh seseorang pasal wasiat ini. Senali kata, "Inna ma taraka syai'an yasiran." Kamu nak wasiat macam mana? Kamu tak ada harta, kamu tinggal lagi sedikit, tak payahlah berwasiat, bagi kepada ahli keluarga kamu. Maka tak jadi dia nak berwasiat, dia beri kepada ahli keluarga dia. Dia kata ulama, kata Ibnu Qudamah, sekiranya orang yang ditinggalkan itu, mana ahli waris yang tidak mempunyai kelebihan harta, tak ada harta dia tidak kaya, maka wasiat tidak digalakkan, maka tidak disunatkan berwasiat itu. Kita ambil daripada
hadis Nabi tadi. Kerana memberi kepada ahli kerabat kita yang berhak, yang berhajat lebih baik daripada kita memberi kepada orang lain. Kita memberi kepada ahli keluarga yang berhajat lebih baik daripada kita memberi kepada orang lain yang berhajat. Itu kaedahnya. Dan akhir sekali, seperti kita sebutkan tadi, wasiat bolehlah kita nak bagi lebih sekiranya ahli keluarga setuju, pewaris-waris semua setuju. Tak bagi pun tak apa. Kami tak nak. Bukan harta itu mereka tak boleh waris. Cuma mereka tak nak. Kami dah raya-raya, harta mak ayah kami tak nak, kami boleh sedekahkan. Itu tak apalah. Dengan izin mereka. Itu tak apa. Selepas itu. Kalau tidak, kena hukum asal tadi, tak boleh lebih daripada 1/3 kecuali dengan keizinan ahli-ahli warisnya yang sudah kaya raya. Tak apalah begitu. Jadi cukuplah kata itu dapat kita kongsi bersama. Kita akan sama pada kuliah-kuliah yang akan datang pula berkenaan dengan hati yang mencerminkan harga diri manusia. Macam mana tu? Hati yang mencerminkan harga diri manusia. Kita akan sama pada kuliah akan datang insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.